Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul tiba. Berkait dengan titah edendum, ini penjelasan terkini Anwar Ibrahim. Akhirnya Anwar buat pengakuan yang kita tunggu-tunggu yang pastinya akan membuatkan PAS lagi pening kepala dan mungkin akan terus pengsan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim akhirnya buka mulut, jelaskan titah edendum dihantar terus ke AG. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini mengakui bahawa Peguam Negara menerima surat berhubung titah tambahan diraja yang membolehkan bekas Perdana Menteri Najib Razak menjalani baki hukuman penjaranya di bawah tahanan rumah. Bagaimanapun, Anwar menyebut selepas surat itu diterima, Agung bertukar dan Peguam Negara menyerahkan surat itu kepada Istana Negara bagi membolehkan Agung yang baru, yaitu Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, membuat keputusan. Surat itu dihantar kepada Peguam Negara, bukan kepada saya, bukan kepada ahli lembaga pengampunan, kata Anwar Ibrahim. Dan Peguam Negara kemudian bila Agung ganti, diserah kepada Istana Negara kerana Agung yang pengerusikan lembaga pengampunan. Itu keadaan dia, bukan kita sorok, kata Anwar Ibrahim semasa berucap di program Muhibah Madani hari ini. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan dan pengakuan yang kita tunggu-tunggu daripada Anwar Ibrahim ini, dijangkakan ianya sudah berakhir. Penamat kepada isu edendum ini telah pun berakhir. Kerana semestinya dengan pengakuan ini, maka disahkan bahawa titah edendum, titah tambahan itu memang wujud. Tetapi terus dihantar kepada AJ. Dan AJ mengambil keputusan menyerahkan titah edendum itu kepada Kepala Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong yang baharu. Anwar Ibrahim telah mengakui bahawa Peguam Negara menerima surat berhubung titah tambahan diraja yang membolehkan bekas Perdana Menteri Najib Razak menjalani baki hukuman penjaranya di bawah tahanan rumah. Bagaimanapun, Anwar Ibrahim menyebut selepas surat itu diterima, Agung bertukar dan Peguam Negara menyerahkan surat itu kepada Istana Negara bagi membolehkan Agung yang baru, iaitu Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, membuat keputusan. Keputusan ini sebenarnya tepat kerana keputusan itu menyerahkan surat itu kepada Istana Negara bagi membolehkan Agung yang baru membuat keputusan adalah tepat. Kerana ianya hanya boleh dilaksanakan melalui lembaga pengampunan dan menurut minit mesyuarat yang telah didedahkan, titah edendum itu tiada dibincang dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Ianya hanya titah tambahan. Jadi titah tambahan yang tidak masuk dalam minit mesyuarat tidak boleh dilaksanakan bersama dengan keputusan mesyuarat tersebut. Ianya harus diputuskan sekali lagi oleh yang di Pertuan Agong yang baharu. Surat itu dihantar kepada Peguam Negara, bukan kepada saya, kata Anwar Ibrahim, bukan juga kepada ahli lembaga pengampunan. Oleh sebab itulah, ahli lembaga pengampunan tiada yang tahu, hanya AG yang tahu, dan AJ akhirnya kemudian bila Agong mengganti, diserah kepada Istana Negara. Kerana Agong yang mempengerusikan lembaga pengampunan, itu keadaan dia, bukan kita sorok, kata Anwar semasa berucap di program Muhibah Madani hari ini. Jadi, semua yang sudah dinyatakan ini adalah selaras dengan arahan daripada Istana Negara baru-baru ini supaya permohonan untuk pengampunan baharu Najib perlu dibuat melalui lembaga pengampunan, bukan melalui mahkamah. Jadi, sudah terang lagi bersuluh, UMNO harus membuat atau Najib harus membuat permohonan pengampunan baharu melalui lembaga pengampunan dan bukan melalui mahkamah. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan berkait dengan Najib dan Mahathir. Puan mengingatkan Kadir Jasin satu perkara yang luar biasa, iaitu apabila beliau mengingatkan usah pelik jika Dr. Mahathir minta nyawa politik dari Najib. Wow, apakah maksudnya ini sampai
Dr. Mahathir minta nyawa politik dari Najib pula. Seorang pemimpin kanan UMNO hari ini memberi amaran bahawa Dr. Mahathir Mohamad mungkin bergandingan dengan Najib Razak untuk menjatuhkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Menyanggah tulisan Kadir Jasin yang menyentuh isu Najib, Muhammad Fuad Zarkasi berkata, isu yang diperjuangkan UMNO ialah mengenai perbicaraan ke atas bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia itu. Kata anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu, Najib tidak perlu bilik yang dilengkapi penyaman udara, permaidani, tilam air dan permainan video seperti yang pernah dinikmati seorang banduan pada akhir dekad 1980-an. Najib hanya minta perbicaraan adil, kata Fuad lagi. Namun, yang menjadi perdebatan ramai di media sosial ialah, adakah kemungkinan bahawa Dr. Mahathir akan bergandingan dengan Najib untuk menjatuhkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim? Saya rasa amatlah mustahil untuk Najib mahu bergandingan dengan bekas Perdana Menteri iaitu Mahathir. Tidak mungkin. Saya rasa sangatlah mustahil untuk Najib mahu bergandingan dengan Mahathir. Kalau anda banding dengan Anwar Ibrahim mempunyai ciri perwatakan yang berbeza dengan Najib. Paling ketara ialah Anwar Ibrahim mempunyai sifat pemaaf yang tidak dimiliki oleh sesiapa pemimpin yang ada di Malaysia. Beliau tidak pernah berdendam dan beliau seringkali memaafkan orang. Bahkan ramai pengikut Anwar Ibrahim seringkali geram juga dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana sikap Anwar Ibrahim yang mudah memaafkan dan mudah melupakan kesalahan orang. Jadi mungkin itu yang menyebabkan Anwar Ibrahim sanggup bekerja sama dengan Mahathir satu ketika dahulu. Tapi untuk Mahathir dan Najib bekerja sama, nak tanya apa isunya Najib nak bekerja sama dengan Mahathir. Kalau isunya ialah besar seperti 1MDB, mungkin Najib akan bekerja sama. Tapi kalau isunya tiada dan hanya untuk memuaskan Mahathir, keinginan Mahathir, pasti Najib tak mahu. Apa yang isu nak dibawa oleh Mahathir bagi bekerja sama dengan Najib? Isu 1MDB tiada. Isu penyelewengan kewangan tiada. Isu kesalahan jenayah tiada. Tiada dilakukan oleh kerajaan perpaduan madani. Tiada kontroversi, tiada skandal. Jadi apa pula yang menyebabkan Mahathir dan juga Najib akan berganding bahu? Kalau kata Najib dan Mahathir akan berganding bahu kerana ketidakadilan, siapalah yang paling tak adil dalam kes ini? Yang penjarakan Najib siapa? Itu persoalannya. Menyanggah perkara itu sekali lagi, Fuad Zarkasi mengatakan Najib hanya mahu perbicaraan adil. Pagi tadi, Malaysia Kini menyiarkan tulisan Kadir yang meminta agar Najib tidak dimanjakan seperti seorang ahli perniagaan yang dipenjara selepas didapati bersalah melakukan jenayah kolar putih. Merujuk kepada pendedahan Akbar Melimel pada tahun 1989 itu, tokoh wartawan negara itu menceritakan bagaimana sel yang menempatkan Abdullah Ang dilengkapi peti sejuk, alat bermain video, televisyen dan katil air. Cukuplah memanjakan dan memberi keistimewaan kepada Najib, katanya lagi. Najib kini menjalani hukuman penjara di penjara Kajang selepas disabitkan bersalah atas 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah jenayah dan penggubahan wang haram berjumlah 42 juta ringgit. Dia kemudian memohon agar diberikan atau dibenarkan menghabiskan hukuman penjara tersebut di rumah dengan berhujah ia dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Keabsahan titataban tersebut akan ditentukan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur selepas ini. Najib mangsa politik Tun Mahathir, kata Fuad lagi. Fuad juga mendakwa dalam kes Abdullah Ang tidak berbangkit isu perbicaraan tidak adil, namun ia berbeza dengan apa yang dilalui Najib. Najib mangsa politik Tun Mahathir, kata Fuad lagi. Memetik kenyataan Anwar sebelum ini, Muhammad Fuad berkata, Najib menjadi mangsa pendakwaan yang tergesa-gesa dan penuh dendam.
Apakah kini Tun Mahathir berdendam pula dengan Anwar, kata Puad. Jangan hairan Tun Mahathir akan meminta nyawa politik daripada Najib untuk menjatuhkan Anwar, kata beliau lagi. Untuk rekod, Mahathir pernah berseteru dengan Anwar selama kira-kira 20 tahun sebelum berhubungan itu dipulihkan menjelang PRU14 pada tahun 2018. Kerjasama itu menyaksikan BN dikalahkan buat kali pertama dan PH membentuk kerajaan pusat dan kebanyakan negeri. Bagaimanapun, hubungan kedua-dua mereka kembali keruh dan menyaksikan PH tersingkir daripada kerajaan di luar pilihan raya umum pada tahun 2020. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.